Ash dan Aish, sinopsis novel episod 4. Kisah lama Izma, mencari bilik sewa dan gelagat Ashrafi. Bermacam-macam kuih muih yang dibuat oleh Kak Wati seperti kari puff, kuih lapis, donat, kuih kasturi dan roti jala gulai ayam. Semua makanan tersebut diletakkan di dalam tray yang tersedia. Menu sarapan iaitu roti bakar, sosis bakar, telur separuh masak dan telur hancur akan disediakan oleh Julia dan Rudy. Menu utama pula akan dihidangkan jam 11 pagi. Setiap hari menunya berbeza. Untuk hari ini menunya adalah nasi lemak pandan berserta dengan sambal kerang, sambal sotong dan telur mata. Disertakan juga dengan kacang goreng dan kangkung rebus. Ikan tongkol pula jarang-jarang dibuatnya. Semua staf seperti biasa dalam kepenatan, tapi berbaloi bila melihat setiap pelanggan tersenyum dengan makanan dan servis yang diberikan. Ketika Aisyah sedang duduk berehat, tiba-tiba sepinggan nasi lemak berserta dengan sambal kerang dan kangkung rebus terhidang di depannya. Perangai pelik Ashrafi membuatkan Aisyah kurang selesa, tapi dia layankan je dan Aisyah tetap hormatkan dia sebagai majikan. Ashrafi tahu yang Aisyah masih belum lunch lagi dan dia suruh makan nasi lemak itu. Dia menonong dan berlalu pergi. Ketika Aisyah makan, sambil-sambil tu juga dia berbual dengan Izma. Dia agak terkejut bila mendapat tahu mengenai latar belakang Izma yang tidak dijangka. Sebenarnya Izma telah berkahwin, tetapi suaminya kini berada di penjara disebabkan kes pukul. Suaminya bernama Hadi pernah bertumbuk dengan bapa tiri Izma. Bila mendapat tahu, dia sering kali mencabul kehormatan Izma banyak kali. Tapi Hadi juga tetap dipersalahkan kerana tiada bukti kukuh mengenai kes pencabulan itu. Izma berkata bahawa Hadi hanya tinggal setahun saja dalam penjara sebelum dibebaskan. Sebab Aisyah mendengar ceritanya dan dia menggenggam tangan Izma seerat-eratnya. Izma juga beritahu lagi bahawa Ju dengan Rudy pun dah berkahwin dan masing-masing ada parut sendiri yang cuba disembunyikan. Ashrafi banyak membantu dan cuba menyelesaikan masalah yang ada. Akhirnya Kak Wati telah menemui iklan bilik sewa di sekolah anaknya untuk diberitahu pada Aisyah. Bila Aisyah mendapat tahu mengenai bilik sewa itu, dia gembira. Dia fikir sampai bila mahu tinggal di bilik belakang. Rasa segan pula dengan Ashrafi. Pada masa itu hari Ahad dan kafe hanya buka sampai pukul 3 sahaja. Aisyah berjumpa dengan Ashrafi di biliknya dan meminta izin supaya keluar lebih awal untuk mencari bilik sewa tersebut. Bila Ashrafi minta keratan iklan bilik sewa dan melihat alamat tersebut, dia rasa tak sedap hati dan dia melarang Aisyah untuk pergi ke situ. Kerana dia tahu kawasan tersebut memang kawasan penagih dadah, memang membahayakan. Tapi Aisyah berkata balik bahawa setiap tempat ada bahayanya dan dia tetap berkeras untuk pergi ke situ. Best of luck, kata Ashrafi sebelum Aisyah melangkah pergi. Malang tidak berbau. Aisyah terserempak lagi dengan lelaki itu, Joe. Lelaki itu sedang mengisap rokok dan dihembus asap rokok pada muka Aisyah. Memang biadab perbuatannya, tapi Aisyah tidak endahkan. Lalu dia membuka langkah untuk pergi. Tangan Aisyah direntak oleh Joe. Ajaib sungguh dengan percaturan Allah. Bila Aisyah hadapi masalah, Ashrafi munculkan diri untuk menolong. Joe hanya mampu tersenyum. Dia lepaskan tangan Aisyah dan dia berlalu pergi. Aisyah pelik, macam mana Ashrafi boleh datang ke situ? Ashrafi berkata, "Awak ingat saya ni pesanan superhero awak ke, Cik Aish?" Aisyah mengucapkan terima kasih, tapi dia tetap dengan keras kepalanya dan dia tetap bertanya, "Macam mana awak tahu saya kat sini?" Aisyah lupa kerana sebelum dia melangkah keluar dari kafe, dia ada tunjukkan keratan iklan bilik sewa tersebut dan Ashrafi telah pun melihat alamatnya. Ashrafi tahu kawasan tersebut amat bahaya. Itu sebab dia datang untuk meninjau. Oleh itu, nak tak nak Aisyah terpaksa batalkan hasratnya untuk menyewa di kawasan tersebut. Di samping itu juga, Aisyah berasa kurang selesa kerana Ashrafi seperti kawal dirinya, tak boleh buat keputusan sendiri. Bila Aisyah dah geram, dia berkata, "Kalau macam tu, saya duduk rumah awak sajalah. Lagi selamat kot. Awak nak? Nak? Biar saya jadi isteri awak. Mau?" Wait and see, Cik Aisyah. Kali ini Ashrafi senyum penuh makna. Dia pun menghantar Aisyah semula ke kafe. Berduaan dengan Ashrafi dalam kafe lagi seram dari dia terserempak dengan lelaki tak guna itu. Lelaki itu sedang menghirup kopi yang baunya menusuk ke hidung Aisyah. Dia pun terus berpesan pada Aisyah supaya jangan samakan suasana kampung dengan Kuala Lumpur. Buka sikit fikiran biar nampak mana yang baik, mana yang buruk. Jangan tertutup macam katak bawah tepurung.
Aisyah tetap tabahkan hati dan bersabar dengan gelagat bosnya. Sebelum Ashrafi balik, dia berkata, kalau bosan, TV bilik belakang tu boleh disambungkan internet dan boleh menonton Netflix. Nak tengok cerita hantu pun boleh. Boleh tengok sampai buntang biji mata. Ashrafi seperti bersahaja cuba menakutkan Aisyah. Aktiviti Aisyah seperti biasa, dia mengelap segala pinggan mangkuk dan mop lantai sampai berkilat. Bukan kru lain tak bersihkan, tapi Aisyah bosan. Dia tetap buat juga. Buku-buku dirak juga disusun dengan kemas. Bila Ashrafi dah sampai di rumah, baru dia perasan telefon bimbitnya tertinggal di kafe. Dia ada mengambil keputusan untuk berpatah balik. Bila dah sampai, Ashrafi terkejut melihat Aisyah yang baru lepas mandi dan berpakaian dengan bertuala sebagai tundur rambut. Aisyah tahu di sekitar kafe ada CCTV. Kerana itu dia masih jaga penampilan dirinya. Jangan nampak sempoi sangat. Ashrafi beritahu bahawa telefon bimbitnya tertinggal. Kemudian, Aisyah pelawa pula untuk makan bersama. Dia sudah memasak nasi goreng berserta telur dadah cili lebih, sup telur dan 1 jug sirap sangkuik. Nasi tu Aisyah sengaja masak lebih. Manalah tahu tengah malam nanti dia lapar. Sebelum tu, Aisyah masuk bilik dulu dan memakai tudung. Mereka berdua pun makan bersama. Berdua-duaan seperti inilah yang membuatkan Aisyah seram sejuk. Bukan dia tak percayakan Ashrafi, namun di sebalik dua manusia berlainan jantina ini, ada seekor syaitan yang suka menghasut. Menyesal dia tak ambil pisau atau senduk awal-awal sebagai senjata pertahanan. Manalah tahu Ashrafi sebegitu orangnya. Dah selesai makan, Ashrafi pun pulang dan Aisyah melepaskan nafas kelegaan.